Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, tajuk pada malam ni ialah masa mana sebaiknya kita solat hajat ataupun waktu yang paling bagus. Iaitu waktu di mana kita betul-betul berhajat. Kita rasa nak benda tu. Sebagaimana kita telah terangkan dalam live yang terdahulu, iaitu ketika penunggang pemikul barang tadi terdesak. Dia sangat perlukan pertolongan Allah Ta'ala. Dia semaya aja. Dan masa tu juga dimakbulkan. Yang mana turun pertolongan Allah Ta'ala pada dia. Lalu membunuh penjahat tadi. Jadi disebutkan juga dalam Al-Quran. Saya baca satu buku kesufian. Dia kata, ayat Quran yang berbunyi, innamas sadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya pemberian itu, sedekah itu adalah untuk fakir. Orang yang sangat memerlukan. Kalau miskin ni tahap yang kedua. Kalau miskin ni dia nak RM10 sehari. Dia cari usaha kerja, dia cuma dapat RM4 ataupun RM5. Nah itu dikatakan miskin. Separuh ataupun kurang daripada separuh. Fakir ni pula, dia perlu RM10 sehari. Dia cuma dapat RM1 ke bawah. Dia sangat memerlukan. Ataupun tak dapat langsung. Kalau kita orang besuk ni, orang yang fakir ni, kita panggil ka'ak. Miskin. Ni musim-musim ka'ak ni. Ka'ak ni artinya tak ada apa satu lah. Sangat susah. Maka tu dipanggil taraf dia fakir. Maka orang fakir ni lah yang utama mendapat pemberian. Sama ada dari segi zakat ataupun sedekah sunat. Diberi kepada orang yang sangat perlu. Fuqara ni sangat-sangat memerlukan. Maka dari segi kerohaniannya juga, pemberian tadi diberi kepada orang yang putus asa dengan makhluk. Dia tak ada dah harap pada, nak pergi Kuala Lumpur ni. Tak apa, anak saudara ada. Nak pergi Kuantan ni. Tak apa, sepupu ada. Nak pergi Melaka ni. Ada 2 pupu. Nak pergi situ ada orang ni. Selagi ada orang lain dia tawakal, maka hati dia tidak bulat kepada Allah Ta'ala. Yang mana disebutkan dalam Al-Quran. Seolah-olah orang yang jatuh ke dalam laut, dia pun menyeru Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas. Allah, Allah. Dia duduk di antara gelombang-gelombang di lautan. Dan dia cuma ada papas keping dia pegang. Bila dia seru nama Allah, memang masa tu dia terlalu ikhlas. Maka masa itulah pemberian akan diberi kepadanya. Kerana dia tidak ada tempat lain lagi nak tuju kecuali pada Allah Ta'ala. Begitu juga semaya ajak. Apakala kita sangat-sangat perlu, masa itulah Allah Ta'ala akan tunjukkan kebesaran dia. Kenapa? Kerana dialah Tuhan tempat memohon. Bila kamu minta, mintalah pada Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala akan menerima permohonan kamu. Jadi tuan-tuan yang mulia, masalah kita dalam semaya, yang mana saya cerita berkenaan dengan Nabi bagi tahu bahwasanya apakah kamu ni seperti satu golongan yang menaiki satu kapal, satu tingkat atas dan bawah. Yang kedua, orang tingkat bawah ni bila dia perlukan air, dia naik tingkat atas, dia buat air, buat turun ke bawah. Lalu air tu melembah kena pada orang atas pun marah. Lalu orang bawah kata kita boleh dapatkan air yang banyak dengan cara tebuk lubang pada kapal ini. Jadi mereka pun mula tebuk lubang. Nabi kata sekiranya orang di atas tidak mencegah perbuatan orang di bawah daripada melakukan perbuatan jahil menebuk lubang, maka dua-dua mereka akan tenggelam. Tetapi sekiranya mereka cegah orang bawah daripada tebuk kapal, maka dua-dua golongan tadi akan selamat. Maksudnya, jangan bagi air masuk dalam kapal. Jadi, ketika 3 orang yang naik perahu, yang mana sebelum ni saya cerita, air tengah masuk, perahu dia bocor, 3 orang duduk semayang.
Pasal apa? Pasal sembahyang ni untuk dapat pertolongan. Maka perbuatan yang sebenarnya pada masa itu ialah tutup lubang yang bocor. Tutup. Katakan tak ada benda nak tutup. Maka dia kena tutup dengan, ni ada baju t-shirt. Pecah baju dia, korban baju dia, sumak dalam lubang tadi supaya perahu tidak bocor. Itu tindakan sebenarnya. Tindakan yang dapat dibuat oleh kita pada waktu darurat. Bahkan kalau kita semayang di pada pasir ke apa, di tanah lapang, di padang ke, mari ular nak kekeh kita. Maka kita boleh melarikan diri. Kita boleh melompat. Sedangkan semayang ni tak boleh melompat. Kita berpisah daripada tanah tu tak boleh. Tapi bila kita darurat, kita boleh berlari, melompat. Kalau semayang khauf tu, dalam masa perang tu kita boleh bergerak. Satu barisan sedang sujud, barisan satu lagi tu sedang mengawal. Tapi ketika ada musuh datang menyerang, maka kita boleh lari. Dan dikira semayang tu tidak batal. Artinya darurat dalam semayang pun kita boleh bergerak. Apatah lagi kalau kita belum semayang. Jadi ini nak cerita bagaimana tindakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya dalam keadaan perahu nak tenggelam, maka tugasnya ialah mencegah daripada tenggelamnya perahu, iaitu mencegah kemungkaran di sekitar kita. Kalau kita tidak cegah kemungkaran, maka benda itu akan menyebabkan tenggelamnya perahu, maksudnya rosaknya kehidupan kita. Yang mana Nabi kata, di antara sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah Ta'ala, apabila orang-orang buat maksiat, maka orang soleh ni cegah. Apabila pembuat maksiat tadi tidak menerima ataupun tak terima, lalu orang yang cegah tadi bersekutu. Dah tak terima, dia pun ikut sama. Maka dua-dua mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Dilaknat satu golongan Bani Israel dengan perantaraan lidah Nabi Isa bin Maryam, yang mana dan juga Nabi Daud AS dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Iaitu mereka tidak cegah kemungkaran yang berlaku dalam kalangan mereka. Sehingga 80,000 bilangan Bani Israel tadi, orang alim dan orang biasa, yang baik, yang tidak baik, semua yang dikutuk oleh Allah Ta'ala, mereka dilaknat. Maka sahabat tanya Nabi, orang yang jahat tu eloklah dilaknat. Tapi orang baik, Nabi kata mereka semua dihancurkan oleh Allah Ta'ala, tetapi orang baik akan dibangkit mengikut niat masing-masing. Artinya bila dia ni orang baik, atas dunia ni dia sama-sama hancur ya. Katakan mari tsunami, mari puting beliung, hancur belaka. Tapi orang baik akan dibangkitkan mengikut amalan baik mereka. Jadi inilah tuan-tuan yang mulia, perlunya kita mencegah kemungkaran sebelum datangnya kepada kita azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sahaja untuk malam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.